Okey, kita masuk pula pada mapping yang terakhir yang mana nama dia adalah set associative mapping. Okey, previously yang saya terangkan tentang fully associative mapping, dia advantage dia adalah dia very flexible sebab mana-mana block dalam RAM kita akan terus boleh masuk dan mapkan kepada mana-mana cache line. Okey, dengan syarat tag mesti samalah. Okey, jadi bila kita gunakan macam tu, dia perlukan replacement algorithm lah. Nanti kita akan terangkan pasal replacement algorithm. However, the principal disadvantage of associative mapping ni adalah kalau perasan tadi dia akan compare semua tag kan. Jadi kita perlukan a very complex circuitry yang maksudnya macam device ataupun hardware yang untuk kita gunakan untuk mapping ataupun kita compare between tagline tu, okay, tagline dalam cache dengan tag dekat dalam main memory. Jadi dia bila jadi kompleks dia agak mahal sikit. Jadi apa yang kita buat adalah ada satu lagi nama dia mapping set associative mapping yang mana dia compromise that exhibit the strength of both direct and associative approaches while reducing the disadvantages. Kalau macam direct, terlampau banyak sangat cache miss. Okay, tapi kalau macam associative ni pula, dia kompleks. Jadi apa yang dia buat, apa yang engineer cadangkan adalah dia combine dua features direct and associative menjadi set associative. So in this case, cache ni dia consist of number of sets dan setiap set yang dia pecahkan tu contains a number of lines. Jadi a given block maps to any line in a given set. Jadi bila kita dapat set, satu set ada satu comparator. Okay, dia akan compare the tag line tu berdasarkan satu set tu sahaja. Macam tu. Okay, for example, katakan satu set ada dua line. Kita akan panggil dia sebagai two-way associative mapping. Okay, so a given block can be in one of two lines in only one set. Okay, see, kalau kita panggil dia set associative, dia bergantung kepada berapa banyak set yang kita ada. So that's why kita panggil dia K-way set associative. Okay, so figure yang pertama adalah V associative map cache. Yang bawah ni pula adalah K direct map cache. Okay, so untuk yang figure yang pertama ni, ini yang saya nak tunjukkan, yang mana dia illustrate the set associative mapping. Okay, kalau tengok dekat dalam main memory ni, blok B0 hingga V-1, kita akan perasan first V block of main memory ni is equal to number of set lah. So, dia akan pecahkan dan masuk pada mana-mana set yang kosong. Macam tu. And then, set ni pula kita pecahkan lagi. Okay, dalam satu, so bila dia nak compare, dia cuma tengok satu set ni sahaja. Dia tak akan tengok pada set-set lain. Macam tu. Okay, so yang lagi satu pula, okay, set associative ni kita boleh juga implement sebagai K-direct map cache. Yang mana, okay, setiap direct map cache ni refer as a way consisting of V lines. Okay, V lines. Okay, yang ni. Okay, ni V line. Okay, of main memory are direct map into the V lines of each way. So the next group of V lines of main memory are similarly mapped and so on. So biasanya kalau kita gunakan K direct maps ni, dia okay, so kalau kita tengok kat sini, way 1, way K. Bermaksud kalau kita ada, maksudnya selain daripada way 1, way 2, way 3 dan sampailah pada K kan. So bermaksud bergantung kepada berapa banyak cache memory yang kita ada. So setiap satu line dekat dalam blok ataupun setiap satu blok ni kita boleh masuk pada mana-mana way. Okay, pada mana-mana way ni ataupun kita kata set. So that's why yang ni, kalau yang B ni, figure yang B ni kita panggil sebagai K direct map cache. Okay, so this is the K-way set associative cache organization. Kalau tengok dekat situ, dia pecahkan memory address ni kepada tag
set dan juga word. Okay. So, mula-mula dia akan tengok pada set dulu. Okay, dia akan tengok pada set. So, kalau katakan set yang berkaitan ni, okay, so barulah dia akan turunkan word tu dan dia akan cari pada setiap word yang ada tu lah. Okay, so bila ambil word tu, so dia akan keluarkan tag ni balik. Okay, dia akan keluarkan tag yang berkaitan bawah set 1 ni saja. Contohlah set 1 je saya nak cari. So, dia akan keluarkan semua tag dalam semua tag dekat dalam set 1 ni. Okay, dan dia hantar pada comparator. Okay, dia hantar pada comparator. And then dia akan check if there is any match. Kalau 1 keluar, result dia 1 bermaksud cache hit. Okay, so bila cache hit, barulah dia akan cari, okay, the word itself tu lah. Okay, word tu dia akan cari dekat dalam tu. Okay, dan dia akan load ke dalam processor. Okay, kalau dia 0, so 0 means no match. So, bila dia 0, dia akan pergi kepada cache miss. So, bila berlaku cache miss, dia akan cari, okay, kita punya tag S tambah dengan W. Okay, bermaksud memory address ni dia akan terus bawa ke main memory dan dia akan cari, okay, ke dalam blok yang berkaitan. So, kalau kita tengok dekat dalam ni, okay, address length dia sama macam fully associative dan juga direct map. So, S tambah dengan W bits. Okay. Number of addressable unit adalah 2 power of S plus W. Block size adalah bersamaan dengan line size, which is 2 power of W. Number of block adalah 2 power of S plus W bahagi dengan 2 power of W. Bermaksud kita tetap dapat 2 power of S juga. Cuma kita nak dapatkan line in set. So, the number of line in set adalah kita set sebagai K. Jadi, K number of sets dekat dalam berapa way, kita panggil sets of way tu, dia kata macam tu kan. So, kalau dalam satu set, okay, kita kalau dalam satu set ada K line, kita panggil K line. So, dalam satu set tu pula, okay, dalam satu cache tu pula ada berapa set kita ada. So, dia kira 2 power of D. So, kita akan dapat number of line in cache. Kalau yang tadi kita akan kira number of line in one set, ada K. Kemudian number of sets dekat dalam satu cache adalah V. Okay, so number of line in cache adalah M is equal to K darab dengan V. Kita akan dapat K darab dengan 2 kuasa D. So, size of the cache is K times 2 power of D plus W. Okay, and then size of tag ni adalah S minus D. Okay, so this is example of two-way set associative. Kalau tengok dekat sini, dia ada tag 000 kan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 macam tu. So, this is the size of the tag. And then set plus word. Okay, set plus word. Kalau perasan, main memory address ni, tag dia adalah bersaiz 9 bit. Okay, 9 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu, 9 bit. Kemudian, 13 bit adalah untuk calculate the set. Campur 2 bit adalah untuk word. So, kalau kita kira kat situ, set plus dengan word ni adalah yang baki itulah. Okay, ni adalah selebihnya untuk set. Okay. So, data yang pertama ni 1357926 ni daripada tag 000. Okay. So, dia akan mapkan kepada 000. Cuma kita tak tahu lagi, kita nak tengok, oh, okay, dia dalam set mana. So, kalau kita tengok kat sini, the calculation dia, okay, data ni pada set 0000000 dan juga word 00. So, dia berada pada sini. Ni set number ni. 00000. Okey, kemudian tengok pula pada tag 02C. Ni dekat sini 02C. Okay, so 02C 4 macam tu. 4 okey 2 okey 0. So ni 02C macam tu. So bila kita tengok 02C, kita tengok pada set dia adalah 0001. Okay, so bila ada 001, bila dia nak map, dia akan cari set number
1 lah, 0001 dan dia terus masukkan data ni. Okey. Kemudian data ni pula FED C BA98. Okey, dia dekat dalam tag 02C ni. So dia kita tengok balik kat mana kita punya set ni tadi. So set ni adalah kita pecah 4, pecah 0, 1, 2, 3. Okey, kemudian macam ni. So bila dia dekat sini, kita akan dapat set 7 E C 0. Ni macam tu. Okay, so kita dah dapat dah set kita. Dia akan cari set number ni 0CE7 dan dia akan masukkan data ni. Okay, and then tag dia tu dia akan copy balik tag tu. Okay, dia letak 02C. Nanti bila kita comparekan tag tu, nanti kita akan jumpa lah. This is how they map using two-way set associative. Okay, so let's say katakan saya nak masukkan data 777 ni So saya punya tag adalah 02C, tapi saya punya set, kalau saya tengok kat sini, dia adalah okay, ni adalah 0000. Kalau kita tengok situ kan. So set 000 saya nak masukkan. Bila saya cari dekat sini, saya nak masukkan kat sini ada set 00. Tapi pada yang set pertama ni kita panggil dia set 0 Ni set 0, ni set 1. So bila pada set 0 dah ada isi. Dia dah ada data daripada tag 000. So sekarang saya nak masukkan pula pada set 000 yang mana tag dia adalah 02C. Jadi saya tengok pada set 1 pula, set yang lagi satu. Okay, sebab ni kan ada kita panggil dia sebagai two-way set kan. Jadi bila kita tengok set 10. Okay, tak ada isi. Jadi saya pun terus isi dengan data dan tag yang sama 02C ni lah nanti. Macam tu. So ni lah gunanya two-way set associative mapping yang mana kita tak nak ada berlaku pembaziran. Kalau katakan data pada tag 00 ni masih lagi kita nak gunakan, so kita tak perlu nak replace. Kita letak pada satu set yang lain. So this is the most optimum lah kalau kita kata menggunakan set associative. But there's a query. The design is that kalau kita ada berapa banyak set pula kata kan. Kalau kita ada sampai dia dalam bentuk kuasa 2 lah. So 2-way set, 4-way set, 8-way set kata tu kan. Lagi banyak set yang kita ada, lagi banyak hardware yang kita perlukan sebab kita kena map tag ni. Kita kena copy tag ni, kena comparekan dia pada setiap tag yang ada dekat dalam kita punya set ni nanti. Set 0, set 1, set 2, set 3 macam tu. So it's quite expensive lah sebenarnya. Kalau lagi banyak lagi kita buat, lagi mahal lah. Okay.